Yang Berhormat Senator Puan Rita Sarimah, anak Patrick Insol. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 1. Wakil Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Karim. Yang Pertua, terima kasih kepada Yang Berhormat Senator Puan Rita Sarimah, anak Patrick Insol, bertanyakan tentang isu jenayah penipuan tawaran pekerjaan. Berapa jumlah? Berdasar pada laporan polis yang kita ambil bermula September 2021 sehingga sekarang, jumlah laporan polis 362. Jumlah mangsa 470 orang. Daripada 470, polis dah berjaya selamatkan 331. Bakinya 139 kita kategorikan sebagai masih terkandas di negara-negara yang terlibat. Bahagian kedua, Yang Berhormat bertanya apakah plan dan tindakan kerajaan. Yang pertama, dari segi governance, jawatankuasa kabinet dipengerusikan oleh Kementerian Luar dan KDN adalah kementerian di dalamnya yang menganggotai di peringkat kabinet. Tapi di sana ada satu badan yang kita panggil Majlis Anti Pemberdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran, singkatannya MAPO. Yang ini ada satu bahagian di bawah KDN. Di sini keanggotaannya ada 22 kementerian, ada agensi, ada organisasi dan ada agensi bukan kerajaan, badan bukan kerajaan. Ini termasuk Kementerian Luar, Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Wanita. Ya. Agensinya pula Jabatan Peguam Negara, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Immigration, APMM, Agensi Penguatkuasa Maritime, Kastam, Jabatan Tenaga Kerja dan segala macam. Baik. Bila kita establish dari segi jawatankuasa dan juga agensi yang berkenaan, saya ingin berkongsi dengan ahli yang berhormat bahawa tindakan yang diambil termasuklah kita engage dengan negara-negara di mana rakyat kita ni terjebak, berada di sana. Kemboja, Thailand, Myanmar, Laos dan ada lagi beberapa negara. Yang kedua, kita kenal pasti sindiket atau dalang, terutama ejen pekerjaan di Malaysia. Kita profilkan mereka, kita identify mereka, kita locate keberadaan mereka. Yang ketiga, bila kes yang kita selamatkan, kita akan adakan satu siasatan yang komprehensif. Dia mesti berakhir dengan pendakwaan. Kalau ejen pekerjaan itu melakukan kesalahan di bawah Akta Anti Pemberdagangan, maka dia akan kita dakwa di bawah Seksyen 12 atau Seksyen 14 Akta ini. Yang ketiga, kita teruskan kempen kesedaran awam, beritahu kepada rakyat bahawa usah terjebak dengan sindiket jenayah penipuan pekerjaan ini. Yang kelima, kita buat libat urus yang berterusan dengan semua pemegang taruh. Datuk di-Pertua, saya ambil sikit lagi sebab ini poin penting. Boleh. Bila kita selamatkan sejumlah mangsa tadi, pihak polis akan profilkan mereka. Kita jadikan mereka sebagai responden dan hasilnya kita bahagikan mereka kepada beberapa kategori. Pertama, ada di kalangan mereka yang betul-betul tahu sejurus mereka berangkat ke luar negara, mereka sebenarnya nak bekerja sebagai scammer. Dia tahu daripada awal lagi. Tapi dia masih memilih untuk terus pergi. Sebab upahnya lumayan, tiket kapal terbang diberi, kemudian tempat tinggal juga ada. Yang kedua, dia pergi ke sana atas tujuan lain. Kemudian dia bagi tahu kita dia sebagai mangsa. Dia pergi tujuannya untuk berjudi. Dia kalah. Dia pinjam alung. Dia tak boleh balik. So dia bagi tahu dia jadi mangsa. Tapi kerajaan kita ni, apa pun tingkah laku kamu, the right to return kita buat. Kita buat balik dia dulu dan kita proses mengikut undang-undang kita. Yang ketiga, kita dah selamatkan dia. Kita minta dia bantu bagi kerjasama sebagai responden. Dia mengelak sama sekali. Dia tak mau terlibat.
Yang keempat, kita dah bawa selamat dah balik. Dia jadi mangsa. Kita selamat balik. Dia pergi pula. Okey ya, dia pergi pula. Jadi saya terima kasih banyak pada Yang Berhormat kerana bangkitkan perkara ini. Sebab bila kita profil mangsa yang paling ramai di kalangan rakyat negara kita ni, orang Selangor, orang Johor, orang Sarawak nombor 3. Jadi betul lah tu Yang Berhormat tanya soalan yang tepat. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri. Soalan tambahan. Bagi Rita. Terima kasih. Saya tanya sebab saya tahu Sarawak adalah budak-budak Sarawak kalangan mereka yang banyak terjebak di dalam sindiket ini. Jadi adakah macam kita kalau macam Nurul Alert sebelum mereka ni keluar negara, ada tak pasukan khas di pintu masuk negara untuk dapat mengesan, memberi awas di sweeper mungkin bukan untuk tujuan yang sah, mungkin ada tak timbul prasangka bahawa mereka pergi ke sana untuk tujuan sebab diperdayakan oleh sindiket ini. Ada tak yang that kind of alert, kind of pasukan petugas Yang Berhormat Menteri? Terima kasih. Pak Menteri. Okey, bagus angle soalan ni ya. Ada tak kita alert mereka ya? Baik, sebelum tu, bila kita profile orang yang kita selamatkan ni, kita tanya dia, macam mana boleh terjebak? Dia kata dia baca iklan dalam WhatsApp, WeChat, Facebook, Telegram yang lure dia dengan gaji lumayan, tempat tinggal yang selesa, kerja yang mudah. Jadi dia terkesan. Yang kedua ialah kawan-kawan ajak. Kawan yang pernah pergi, jangan anggap semua yang pergi scammer tu mangsa. Tak, ada yang dia enjoy kerja tu. Because dia earn living, gaji bagus. Okey. Jadi kawan dia ajak. Jadi dia pergi. Baik ya. Ada tak kita alert dia begini ya? Kita kalau sebelum dia terjebak, of course kita buat kempen lah. Macam yang sekarang kita di fasa akhir KDN melalui bahagian yang saya sebut tadi, Majlis Anti Pemerdagangan Orang. Kita sekarang di fasa akhir dah dipersetujui oleh Malaysia Airport Berhad. Semua paparan dia nak berangkat nanti, kita akan alert dia. Kita akan ada counter mengingatkan dia bahawa ada jenis penipuan perdagangan yang menunggu mangsa. Jadi kalaulah waktu dia nak bergerak keluar, nak boarding nanti tu, dia nampak kaunter kita tu, mungkin dia boleh semak satu. Yang kedua adalah paparan elektronik digital nanti. Kita akan jadikan dia visible di pintu keluar negara kita sebagai ikhtiar akhir kita. Lain daripada itu, of course, kempen yang berterusan. Kita nak ajak Yang Berhormat semua kita ni ambil tanggungjawab yang sama, sebab kesan ni, bila kita profil ini, mangsa itu ada yang PhD. Lulusan PhD. Bukan calang-calang. Lulusan ijazah. Paling common SPM. Tapi naif untuk percaya bahawa insiden umpan jenayah kerja ni lumayan. Bila kita profil. Jangan, dia memangsakan semua kategori. Ya. Bandar, luar bandar, lulusan tinggi, lulusan biasa. Okey ya. Baik, ada tak yang kita selamatkan itu peringkat kanak-kanak? Ada. Yang umur 16 tahun pun ada kita selamatkan. Bila kita selamat, of course kita charge bawah 14. Akta Perdagangan Orang sebab tindakan hukumannya lebih severe. Penjara 30 tahun. Denda. Sebat kalau melibatkan mangsa kanak-kanak. Tapi kalau melibatkan mangsa biasa, penjara 20 tahun. Ya, hukuman penjara. Jadi langkah untuk menakutkan ini ada undang-undang yang cukup ke depan. Bahkan kita antara negara ASEAN yang paling ke depan. Memasukkan dalam agenda ASEAN, dari segi kita tahun depan akan jadi chairman ASEAN, kitalah yang mencadangkan supaya tajuk jenayah penipuan pekerjaan ini dimasukkan dalam satu daripada 10 agenda keutamaan. Ya, yang kita akan bawa bila kita memfungsikan ASEAN tahun depan. Jadi alhamdulillah UNODC, United Nations on the Drug and Crime ini pun telah pun menerima bahawa kalau sebelum ini jenayah jenis ini dikategorikan sebagai mangsa tipu. Tapi sekarang UNODC, United Nations iktiraf ini sebagai jenayah pemerdagangan orang. Itu antara yang kita lihat bukan saja kita tapi negara serantau dan juga global. Terima kasih. Soalan tambahan.
Ada orang Johor ke Selangor nak tanya? Kalau tak ada, saya terus ke soalan kedua. Saya jemput Senator Datuk Haji Hussein bin Awang. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih pada Datuk Yang Dipertua. Soalan saya nombor 2. Habis Menteri. Terima kasih Abu Ahmad, terima kasih Datuk Yang Dipertua. Kementerian kita, Kementerian Pelaburan Perdagangan dan Industri melalui MAIDA ataupun Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia sentiasa menggalakkan pertumbuhan ekonomi negara melalui usaha-usaha yang berterusan dan juga menarik pelaburan yang berkualiti tinggi bagi kedua-dua, pelaburan asing dan juga pelaburan domestik. Jadi pelaburan asing ini kita termakan sebagai FI dan pelaburan domestik DI. Antara strategi dan inisiatif khusus yang telah dilaksanakan dalam mengimbangi DI dan FI adalah termasuk menerusi dasar-dasar seperti penekanan terhadap kepentingan pertumbuhan DI sebagai mana digariskan di dalam Plan Induk Perindustrian Baru kita. Sasaran NIMP yang berkaitan adalah ini nak bagi memperluaskan lagi rangkaian domestik dan mempertingkat juga keterangkuman ekonomi. Misi keempat kita iaitu menjamin sekuriti ekonomi dan keterangkuman bertujuan untuk mewujudkan persekitaran yang dapat memastikan the security of supply chain dengan izin security rantai yang bekalan untuk menyokong PMKS dan menggalak juga penyertaan saksama dalam aktiviti ekonomi di semua negeri. Yang keduanya, DI dan FI ini mempunyai kebergantungan antara satu sama lain dan juga saling melengkapi. Sehubungan itu, Majlis Pelaburan Negara yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menetapkan supaya DI ini, pelaburan domestik, dijadikan sebagai antara petunjuk prestasi utama ataupun KPI bagi menjana pelaburan dalam negara. Kita juga menganjurkan lawatan-lawatan untuk syarikat-syarikat ke syarikat-syarikat tempatan berpotensi ini di seluruh negeri bagi membincangkan rancangan projek pelaburan baru dan juga pembesaran syarikat. Usaha ini dapat insya-Allah meningkatkan lagi pelaburan domestik di dalam negara kita. Kita juga menganjurkan program MAIDA Invest Series Conference yang mana program ini adalah bagi menyerlahkan lagi potensi pelaburan di setiap negeri dan selanjutnya kita nak memperkukuhkan lagi pertumbuhan pelaburan domestik ini melalui ketersediaan maklumat terkini dan juga landscape pelaburan ekonomi di setiap negeri. Kita juga adakan seminar pelaburan tempatan ataupun SME Investment Desk. Ini mengenai inisiatif dan juga fasiliti terkini yang disediakan oleh kerajaan serta memberi khidmat nasihat kepada syarikat-syarikat tempatan. Kita ada juga menyediakan galakan cukai dan grant yang dihaskan untuk syarikat pengilang tempatan ini khususnya PKS lah, seperti galakan cukai dan juga menjalankan keluaran atau aktiviti yang digalakkan di bawah Akta Penggalakan Pelaburan. MITI dan juga MAIDA kita akan terus mencadangkan berbagai inisiatif lain yang menerusi belanjawan pada tahun ini insya-Allah bagi membantu syarikat-syarikat tempatan kita agar terus kekal berdaya saing bukan saja di peringkat domestik tetapi juga di peringkat global. Yang kita buatkan lagi usaha proaktif dalam memastikan keseimbangan pertumbuhan pelaburan domestik kita dan juga pelaburan asing untuk kita laksanakan secara berterusan khususnya bagi merangsangkan pembangunan yang mampan dan lestari. Kita seperti yang sebut tadi nak mengukuhkan ekosistem perindustrian domestik dan juga membantu syarikat tempatan untuk lebih berdaya tahan. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Soalan tambahan. Datuk Haji Hussein. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri. Ekosistem syarikat pemula atau startup di negara kita mempunyai potensi yang besar tetapi terkebelakang dalam memenuhi potensi tersebut. Antara faktornya adalah kesukaran syarikat-syarikat pemula termasuk milik Bumiputra mendapatkan dana yang diperlukan untuk memajukan kegiatan memajukan perniagaan mereka ke tahap seterusnya. Dalam usaha menggalakkan perkembangan pelaburan langsung domestik DI, apakah inisiatif kerajaan bagi memberikan pendedahan kepada syarikat-syarikat pemula Bumiputra yang berpotensi ini tentang sumber-sumber pendanaan alternatif
seperti equity, crowdfunding, dan sebagainya. Terima kasih. Wabil Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Bagi pihak MITI melalui agensi kita, terutamanya MIDA dan juga MIDF, kita bekerjasama dengan KUSKOP, Kementerian Keusahawanan. Mereka juga melalui agensi SME Corp. Mereka pun ada SME Bank dan sebagainya. Dan pada masa yang sama, baru-baru ini kedua-dua kementerian telah berjumpa. Bagi MITI kita akan memberi tumpuan kepada sektor pembuatan, di mana golongan Bumi Putra dari segi participationnya agak kurang, ya. Dan oleh itu pada masa yang sama, isu yang utama seperti yang disebut oleh Yang Berhormat adalah isu fasiliti kewangan, di mana akses kepada financing agak susah. Oleh itu dalam rancangan kita, Pelan Induk Perindustrian Baru, ada pengumuman yang dibuat di mana peruntukan akan diberi melalui MITI juga untuk memperkuatkan syarikat-syarikat tempatan, terutamanya pelabur-pelabur domestik kita dan juga syarikat-syarikat Bumi Putra. Di sini diumumkan baru-baru ini dalam Pelan Induk Perindustrian Baru, Yang Berhormat dalam belanjawannya pada untuk tahun ini telah memperuntukkan RM200 juta. Tetapi kalau kita lihat, sebenarnya isu utama bukan saja isu kewangan, tetapi juga isu capacity building, di mana kita perlu juga berkongsi pengalaman, kongsi pengetahuan, dan pada ini kita juga membuatnya dengan melalui SME Corp dan juga melalui agensi-agensi lain yang berkaitan. Statistik menunjukkan tiga cabaran utama. Satu yang sebut tadi, financing, access to financing. Kita memberikan peluang juga melalui bank-bank tempatan supaya lebih proaktif untuk membantu PKS kita, kerana PKS itu merupakan salah satu employer yang paling besar di negara kita. Dan keduanya ialah melalui capacity building, ya. Dan terakhirnya yang penting juga ialah untuk memberi akses kepada produk-produk mereka. Di sini Matrik juga memainkan peranan untuk mereka bersaing juga di peringkat global. Terima kasih Yang Berhormat. Soalan tambahan. Tan Sri Lau. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Mohon Yang Berhormat Menteri menyatakan adakah pihak kementerian bercadang untuk mentumbuhkan penjejak awam desk public tracker untuk memantau kemajuan bagi setiap laporan yang diluruskan ke arah realisasi dan fasilitasi yang disediakan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri. Dalam MIDA ada satu sistem yang dipanggil on track, di mana kita memastikan pemantauan itu berjalan dengan rapi. Tetapi baru-baru ini dalam mesyuarat Majlis Pelaburan Negara yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri dan juga beberapa menteri yang lain hadir, adalah ahli majlis juga. Kita memperbincangkan isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat tadi, di mana kita telah meminta sedikit peruntukan supaya kita menaik taraf sistem ini. Kerana ini amat diperlukan, kerana isu atau cabaran utama juga adalah dari segi isu pelaksanaan, di mana ada banyak cabaran-cabaran yang telah dikongsikan oleh syarikat-syarikat tempatan dan juga syarikat-syarikat asing dari segi kelewatan untuk memproses, dan kita kena be very detail dengan izin apakah isu-isu yang roadblocks yang berlaku semasa pelaksanaan sesebuah projek. Dalam ini, alhamdulillah, dalam apa yang kita telah buat kajian, 85% daripada pelaburan yang telah komited telah dilaksanakan, masanya lebih kurang 2 hingga 3 tahun. Tetapi ada juga projek-projek yang lewat kerana isu-isu bukan saja di peringkat persekutuan, di peringkat negeri, di peringkat PBT, Pusat Berkuasa Tempatan. Dan kalau ada sistem ini, dan saya gembira dat ini bangkitkan, ini akan dapat membuatkan pemantauan kita lebih rapi dan insya-Allah pelaksanaannya pun lebih pantas. Terima kasih Yang Berhormat. Soalan tambahan.
Saya beri soalan daripada Sarawak lah. Okey, terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Yang Berhormat Menteri, Sarawak telah ke hadapan dengan teknologi hidrogen dan carbon capture and carbon trading. Apakah inisiatif dari Kerajaan Persekutuan untuk membantu Sarawak merealisasikan PCDS 2030 which include this hydrogen technology and carbon capture? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Pada minggu lepas kita telah ada mesyuarat mengenai isu-isu tenaga, Majlis Tenaga Negara di mana Yang Berhormat Perdana Menteri, Premier Sarawak, Ketua Menteri Sabah, agensi-agensi yang berkaitan, kementeri-menteri yang berkaitan hadir. Ini was the inaugural mesyuarat lah mengenai isu-isu tenaga. Terutamanya isu-isu tenaga renewable energy, tenaga boleh diperbarui. Dan salah satu cadangan yang betul seperti oleh Yang Berhormat, Sarawak dah ke hadapan ialah melalui inisiatif-inisiatif negeri sendiri sejak kebelakangan ini. Sebenarnya dah mula bukan tahun ini, dah 2-3 tahun yang lepas, ialah hidrogen dan juga carbon capture dan storage lah. In fact, carbon capture utilization dan storage juga ya, CCUS. Di mana pihak kerajaan negeri bersama juga dengan syarikat-syarikat Sarawak telah bekerjasama dengan syarikat-syarikat antarabangsa daripada negara Jepun, Korea dan sebagainya. Di sini Petronas dan juga syarikat-syarikat dari segi kementerian yang berkaitan, Kementerian Tenaga semua bekerjasama. Kerana kita perlu memastikan teknologi ini adalah selaras dengan aspirasi negara ataupun komitmen negara untuk mencapai net zero seawal-awal tahun 2050. Sarawak pun sekarang sebenarnya dari segi kapasiti, install kapasiti dari segi tenaga boleh diperbarui adalah 70%. Dah sebenarnya dah meet the target lah untuk, tetapi apa yang perlu kita buat, kita gunakan resources yang kita ada, kepakaran yang kita ada di Sarawak bersama-sama dengan Semenanjung dan antarabangsa supaya negara Malaysia dapat menggunakan teknologi. Ini masih lagi mahal pada buat masa ini. Solar adalah salah satu lagi option kita dan juga BES, Battery Energy Storage System. Dan oleh itu kita kena lihat semua tenaga-tenaga yang lebih green ini, green economy, dan insyaAllah bersama-sama dengan Kerajaan Negeri Sarawak dan juga syarikat-syarikat yang berkaitan di Negeri Sarawak, kita akan memastikan supaya pelaksanaan yang lebih pantas dan lebih komersial juga pada masa yang sama. Terima kasih. Saya jemput Senator Dr. Wan Martina binti Wan Yusof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Yang Di-Pertua. Soalan saya nombor 3. Lebih Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Yang Di-Pertua, untuk maklumat Yang Berhormat Senator, pada masa ini Malaysia Airlines Berhad, AirAsia, Firefly dan Batik Air Malaysia menyediakan perkhidmatan penerbangan ke Kota Baharu, Kelantan dengan jumlah kekerapan keseluruhan sebanyak 129 penerbangan seminggu dari 6 destinasi iaitu Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, Johor Bahru, Kuching, Pulau Pinang dan Subang. Dalam hubungan ini, kerajaan senantiasa menggalakkan syarikat-syarikat penerbangan negara untuk meningkatkan kapasiti penerbangan semasa musim-musim perayaan, khususnya di laluan-laluan yang mempunyai permintaan yang tinggi termasuk ke Kota Baharu. Sebenarnya musim perayaan Hari Raya Aidilfitri 2024, bilangan penerbangan tambahan ke Kota Baharu sebanyak 60 penerbangan dengan bilangan penambahan tempat duduk sebanyak 15,962 kerusi. Projek penaiktarafan lapangan terbang Sultan Ismail Petra sedang giat dijalankan melalui perbelanjaan pembangunan di bawah rancangan Malaysia ke-11 di bawah Kementerian Pengangkutan. Fasa 1 kerja pembinaan dijangka akan siap pada 30 April tahun 2024 diikuti dengan fasa kedua 26 Januari 2025. Apabila projek penaiktarafan tersebut disempurnakan pada tahun 2025, lapangan terbang Sultan Ismail Petra dapat menampung
kapasiti sebanyak 4 juta penumpang setiap tahun. Pada masa ini, negara telah mempunyai 6 buah lapangan terbang antarabangsa iaitu KLIA, Kota Kinabalu, Kuching, Pulau Pinang, Langkawi dan Johor Bahru. Lapangan-lapangan terbang domestik lain termasuk juga lapangan terbang Sultan Ismail Petra berperanan sebagai feeder kepada lapangan-lapangan terbang antarabangsa ini. Walaupun lapangan terbang Sultan Ismail Petra tidak dikategorikan sebagai lapangan terbang antarabangsa, namun ia masih boleh menerima dan mengendalikan operasi penerbangan antarabangsa seperti lapangan terbang Miri dan Ipoh yang mempunyai penerbangan ke Singapura. Dalam hubungan ini, sebagai sebarang cadangan untuk menyedia dan menambah kekerapan jadual penerbangan bagi mana-mana laluan termasuk laluan ke lapangan terbang Sultan Ismail Petra adalah merupakan perancangan yang ditentukan sendiri oleh syarikat-syarikat penerbangan berdasarkan commercial viability dengan izin sesuatu laluan dan tertakluk kepada kelulusan daripada Suruhanjaya Penerbangan Malaysia MEFCOM dan pihak berkuasa penerbangan awam CAM sebelum ia dapat dilaksanakan. Terima kasih. Soalan tambahan untuk Puan Penjedang. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Soalan tambahan saya, apakah bentuk sokongan yang diberikan oleh kerajaan kepada industri penerbangan untuk menambah destinasi dari dan ke Kota Baru bagi menggalakkan lebih ramai pelancong domestik ke Kelantan, terutamanya pada tahun melawat Kelantan 2024 tahun inilah. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Senator. Rasanya sebagaimana yang saya katakan tadi, satu pembesaran lapangan terbang daripada 1.5 MPPA apabila siap nanti insya-Allah ia boleh menampung 4 juta penumpang setahun. Itu satu, sokongan sudah pasti. Dan keduanya bercerita tentang pelancongan ini. Inilah peranan yang mesti dibuat oleh kerajaan negeri sendiri bagaimana untuk menarik pelancongan baik dari dalam ataupun luar negara. Kalau di sana keperluan ini ada, sudah pastinya seperti membawa penerbangan direct daripada luar negara pun boleh, yang boleh landing di sana. Ini usaha ini mesti dibuat supaya dapat menarik pelancong-pelancong ini. Tapi sekarang ini pun sudah memang sedang masa hari perayaan pun sudah 60 penerbangan ditambah untuk hari raya ini sahaja. Untuk hari Tahun Melaut Malaysia 2026, airport dah sedia. Tinggal kita bagaimana nak menarik pelancong ini, peranan ini mesti juga dibuat dengan Kementerian Pelancongan dan kerajaan negeri menyediakan bagaimana nak menarik ramai lagi orang selain daripada domestik dan juga daripada luar negara. Jadi ini inisiatif ini haruslah dilakukan oleh negeri masing-masing. Masing-masing semua nak tarik pelancong ke negeri masing-masing. Jadi usaha itu saya harap dapat dilaksanakan oleh kerajaan negeri. Itu mainkan peranan sebenarnya. Bagaimana untuk menambah all these produk pelancongan yang boleh menarik ramai. Rasanya transportation is no problem. Kalau perlu kita boleh tambah. Kita boleh beri kebenaran kepada airline-airline yang dah masuk landing di Sultan Ismail Petra, insya-Allah. Terima kasih. Kalau tak ada soalan tambahan, saya terus kepada jemput Datuk Mujahid. Pagi raya makan ketupat, soalan nombor 4. Ni nak dekat-dekat raya ni. Ya, Ibu Menteri, sila sediakan ketupat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Mohon maaf saya tak pandai berpantun. Tuan Yang Di-Pertua, Pelan Hala 7 National Energy Transition Roadmap NETR dibangunkan bagi mempercepat usaha peralihan tenaga negara. Sebanyak 10 projek dan inisiatif flagship berdasarkan 6 pemacu peralihan tenaga telah diperkenalkan. Dengan izin pertama, Energy Efficiency EE atau kecekapan tenaga, terdapat satu projek flagship iaitu dengan izin Efficient Switch melibatkan 2 inisiatif utama iaitu pembangunan akta, kecekapan dan pemeliharaan tenaga serta pelaksanaan audit bagi sektor real. Kedua, Renewable Energy RE yang mengandungi 3 projek flagship di bawahnya iaitu RE Zone, Energy Storage, Energy Secure. Terdapat 6 inisiatif utama iaitu penubuhan zon RE bersepadu,
pembangunan taman suria, pembangunan solar terapung hidro hybrid, sistem penstoran tenaga, inisiatif jaminan bekalan tenaga Sabah dan solar kediaman. Ketiga, hidrogen. Terdapat 2 projek flagship di bawah pemancuan ini iaitu hidrogen hijau dan hidrogen penjanaan elektrik. Inisiatif adalah pembakaran bersama H2 dan amonia serta pelaksanaan hub hidrogen Sarawak. Keempat, bioenergi yang mempunyai 1 projek flagship iaitu penciptaan permintaan biojism. 2 inisiatif utama adalah pembangunan kluster biojism dan pembakaran bersama biojism. Kelima, green mobility. Terdapat 2 projek flagship iaitu mobility masa depan dan bahan api masa depan. Antara inisiatif utama di bawah 2 projek flagship adalah pembinaan stesen pengecasan EV dan elektrifikasi pengangkutan awam. Keenam, carbon capture, utilisation and storage CCUS yang mempunyai 1 projek flagship iaitu CCS untuk industri. Inisiatif adalah penyediaan kerangka dasar CCUS serta pelaksanaan projek CCS di Kawasari dan Lang Lebah yang sedang diterajui oleh Kerajaan Sarawak. Kesemua projek ini dipantau oleh Jawatan Kuasa Peralihan Tenaga Negara Kementerian Ekonomi. Kemajuan projek adalah pada kematangan dan garis masa yang berlainan kerana bergantung kepada teknologi yang diperlukan serta keperluan pembiayaan. Kerajaan telah menyasarkan kapasiti terpasang RE kepada 70% menjelang tahun 2050 bertujuan menarik syarikat multinasional khususnya RE 100 untuk beroperasi di Malaysia. Antara syarikat RE 100 yang telah berjaya mencapai status 100% RE di Malaysia adalah seperti Jinko Solar dan Konica Minolta, manakala syarikat RE 100 lain seperti Decathlon Malaysia sedang giat melabur bagi mencapai sasaran RE masing-masing. Terdapat juga lebih daripada 400 syarikat multinasional yang disenaraikan dalam RE 100. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI telah mengenal pasti permintaan tenaga hijau daripada beberapa syarikat dalam senarai RE 100. Perbincangan masih lagi berlangsung dan dijangka akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan. Wei Mujahid. Soalan tambahan saya, apabila kita mula masuk kepada circular bio-based economy, sudah tentulah kita mencari sumber yang baru, tapi pada waktu yang sama sumber yang telah sedia ada ialah biotenaga daripada palm oil mill effluent, dan permintaan itu sangat tinggi di negara Eropah. Jadi apa yang telah sedia ada ni, apa sikap Kementerian Ekonomi untuk meningkatkan lagi pengeksportan kita kepada luar dalam biotenaga ini? Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Itu adalah cadangan yang baik. InsyaAllah kita akan mencadangkan supaya dapat dieksplorkan. Buat masa sekarang kita mempunyai dari segi biomass co-firing dipenerajui oleh Malakoff, dan ini adalah fasa perintis pertama yang melibatkan 2% pembakaran bersama biojism sedang dilaksanakan dan jangka siap pada tahun 2024. Terima kasih. Selamat Hari Raya. Soalan tambahan. Datuk Dominic. Terima kasih, Datuk Yang di-Pertua. Saya nak sentuh sedikit kepada salah satu pemaju peralihan tenaga. Seperti tadi Yang Berhormat Menteri MITI mengatakan CCUS. Sejauh manakah kerajaan telah menerokai perjanjian 2 hala dengan pendekatan G2G untuk memudahkan kerjasama dalam sektor CCUS antara negara jiran dalam ASEAN? Terima kasih. Yang Berhormat Senator, waktu sekarang memang sudah mempunyai perjanjian antara Kerajaan Negeri Sarawak dengan negara, kalau tak salah, Jepun dan Korea. Dan ini adalah melalui SEDC mereka. InsyaAllah, kalau tak salah, ia dalam pelaksanaan, dan CCUS kerangka dasar InsyaAllah dalam tahun 2025-2026 akan dilaksanakan. Terima kasih.
Baik, saya jemput Senator Datuk Ahmad bin Ibrahim. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 5. Lebih Menteri. Terima kasih Datuk Yang Tua. Terima kasih Datuk Ahmad atas soalan yang dikemukakan. Kementerian Kesihatan Malaysia telah menetapkan agar bayaran deposit perlu dikutip daripada pesakit warga negara asing bagi setiap kemasukan di hospital selaras dengan peruntukan Perenggan 14 Perintah Fee Perubatan Kos Perkhidmatan 2014. Surat Perkeliling Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia Bilangan 2 tahun 2019 garis panduan pelaksanaan Perintah Fee Perubatan Kos Perkhidmatan 2014 juga telah menetapkan kadar deposit mengikut kelas wad dan jenis perkhidmatan perubatan. Sebagai contoh, kadar deposit bagi prosedur perubatan di wad kelas ketiga akan dikenakan cas deposit sebanyak RM1,400, manakala bagi kelas 1 adalah sebanyak RM7,000. Tuan Yang di-Pertua, syarikat swasta diberikan pilihan untuk mengadakan jaminan bank dengan KKM melalui satu ikatan perjanjian di bawah prosedur permohonan mendapatkan kemudahan rawatan pesakit dalam di Hospital Kementerian Kesihatan Malaysia dengan menggunakan surat jaminan syarikat dan penyediaan jaminan bank. Melalui perjanjian ini, syarikat swasta perlu membayar jaminan bank berdasarkan bilangan pekerja. Sebagai contoh, syarikat swasta perlu mengadakan jaminan bank sebanyak 2,500 jika bilangan pekerjanya mencapai 200 orang. Sekiranya bil perubatan tidak dijelaskan dalam tempoh yang ditetapkan, potongan jaminan bank akan dilaksanakan untuk menjelaskan bayaran bil tertunggak terlibat. Sehingga Februari 2024, sebanyak 823 syarikat telah menandatangani perjanjian jaminan bank dengan KKM untuk kemudahan perubatan bagi pekerja asingnya. KKM pada masa ini juga sedang meneliti semula prosedur penetapan deposit dan jaminan bank dari segi kadar dan tata cara kutipan agar jumlahnya mencukupi untuk membiayai kos perubatan warga asing berkenaan. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan Datuk Ahmad. Ya, terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Timbalan Menteri, soalan tambahan saya, berapakah jumlah pesakit warga asing yang menerima rawatan di hospital kerajaan dicatatkan pada tahun lepas dan berapa nisbah peratusan di kalangan warga tempatan dan warga asing yang datang ke hospital menerima rawatan? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Senator. Berdasarkan maklumat yang dicatatkan pada tahun lepas, jumlah kedatangan pesakit pada tahun lepas di kalangan warga negara adalah sekitar 23,197,731 orang bersamaan dengan 96.89%. Manakala warga negara adalah mencatat kadar 72,078 orang kemasukan dengan catatan 3.11 bukan warga negara. Bermaksud pada nisbah 30 warga negara dan satu adalah nisbah warga asing. Untuk maklumat ahli-ahli Dewan Negara, jumlah kadar kutipan fee yang dicatatkan pada tahun lepas pula adalah sekitar pada untuk warga negara kita mencatatkan pada sekitar 268 juta dan plus dan juga untuk warga asing adalah pada kadar 257 juta. Walaupun demikian, terdapat kenyataan akhbar yang mencatatkan bahawa kita tidak mampu untuk mencapai kutipan fee hampir 100 juta. Kenyataan tersebut ingin saya nyatakan adalah tidak betul. Walaupun demikian, memang terdapat kutipan fee yang tidak tertunggak dan catatan yang kami dapat adalah dalam sekitar 40 juta yang tidak dikutip tunggakan daripada hospital-hospital dan juga hospital yang mencatatkan kutipan yang tertinggi. Tertunggaknya kutipan ini adalah di negeri Sabah dan juga pelbagai faktor yang telah kita perolehi menyebabkan tunggakan tersebut berlaku. Kalau tak ada soalan tambahan, saya terus kepada
jemput Senator Datuk Dominic Lau. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 6. Habib Menteri. Terima kasih Yang Berhormat atas soalan. Datuk Yang di-Pertua, rentetan daripada peristiwa perkauman pada 13 Mei 1969, kerajaan sedar bahawa perpaduan rakyat merupakan teras kepada cita-cita ke arah pembentukan bangsa dan negara. Majlis Gerakan Negara Mageran diketuai oleh Tun Abdul Razak telah berusaha menangani permasalahan perkauman demi memperkukuhkan ketahanan negara dan mengekalkan perpaduan bangsa. Jabatan Perpaduan Negara telah ditubuhkan bagi menerajui usaha untuk mengukuhkan perpaduan dan integrasi nasional. Walaupun telah beberapa kali melalui perubahan nama dan status, peranan utama institusi berkenaan tetap sama, iaitu sebagai peneraju untuk menyemai, meningkat serta mengukuhkan perpaduan dan integrasi nasional. Komitmen kerajaan dalam melihat perpaduan sebagai asas kestabilan masyarakat dan kunci kepada pembangunan dan kesejahteraan negara menyaksikan Kementerian Perpaduan Negara telah diwujudkan semula pada 10 hari bulan Mac 2020 setelah dimansuhkan pada tahun 1994 bagi memastikan agenda perpaduan dapat dikendalikan secara bersepadu dan lebih tersusun. Kementerian Perpaduan Negara telah mengambil inisiatif menghasilkan dasar perpaduan negara yang berasaskan rukun negara dan perlembagaan persekutuan bagi mengukuhkan perpaduan kaum di Malaysia. Dasar perpaduan negara menggariskan 3 objektif utama iaitu mengukuhkan perpaduan dan integrasi nasional berteraskan perlembagaan persekutuan dan rukun negara, membentuk identiti nasional dengan semangat jati diri, patriotik, prihatin, toleransi, saling hormat menghormati dan bertanggungjawab, serta melahirkan rakyat Malaysia yang menghargai dan mengamalkan perpaduan. Bagi menterjemahkan dasar tersebut ke dalam bentuk pelaksanaan, Pelan Tindakan Perpaduan Negara PN 2021 hingga 2030 telah dihasilkan yang turut melibatkan peranan kementerian dan agensi kerajaan yang lain. Sehubungan dengan itu, kementerian telah menghasilkan kerangka perpaduan Malaysia Madani berkonsepkan perpaduan dalam kepelbagaian yang selari dengan dasar perpaduan negara bagi mencapai agenda membangun Malaysia Madani. Kerangka ini memperkenalkan flagship kembara perpaduan yang memayungi 3 kluster program melalui pendekatan whole of government approach. Majlis Penasihat Perpaduan Negara MPPN baru-baru ini telah bersetuju agar dasar perpaduan negara yang sedia ada akan dikaji dan diteliti semula supaya seiring dengan keadaan semasa. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Soalan tambah. Datuk Dominic. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Sebelum ke soalan tambahan, saya ingin merekod dekat sini bahawa tindakan Kementerian Perpaduan Negara dalam isu berkaitan KK Mark adalah sangat-sangat lemah dan lambat, dan kementerian perlu menilai semula pendekatan dalam sesuatu perkara yang melibatkan kepentingan perpaduan. Soalan tambahan saya ialah memohon Menteri mengatakan apakah usaha dan pendekatan yang diambil oleh kementerian setakat ini dalam memperbaiki hubungan kaum selepas kekecohan akibat kejadian isu stalking di KK Mark. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Bagi menjawab pendirian ataupun tindakan yang diambil oleh Kementerian Perpaduan Negara, saya ingin menjelaskan bahawa di peringkat kementerian, KPN sentiasa mengingatkan semua pihak agar berhati-hati dalam membuat sebarang kenyataan ataupun melakukan apa-apa tindakan
yang menyentuh sensitiviti agama dan perkauman, tetapi untuk mengambil tindakan terhadap sebarang perbuatan sedemikian adalah di bawah bidang kuasa Kementerian Dalam Negeri. Tindakan sedemikian boleh disabitkan atas kesalahan di bawah undang-undang yang berkenaan seperti Seksyen 298A Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. KPN juga sentiasa menekan dan juga turut menyokong penuh tita yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Sultan Iskandar supaya pihak berkuasa mengambil tindakan tegas termasuk mengenakan hukuman berat terhadap pihak yang melakukan kesalahan supaya ia menjadi pengajaran kepada orang lain. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan. Terima kasih Yang Ketua. Tahun 2021, Kementerian Perpaduan Negara telah menghasilkan buku dasar perpaduan negara. Tapi saya kira sangat kurang publicity dan banyak sektor yang tidak mengetahui kandungan yang saya kira sangat penting. Jadi apakah langkah kementerian dalam mempromosi dan membuat publicity bagi menyampaikan maklumat penting itu pada seluruh masyarakat? Terima kasih. Terima kasih atas soalan tadi yang berhormat. Kementerian sentiasa mengambil langkah-langkah untuk mempromosikan dasar perpaduan melalui pelbagai program yang dilangsungkan oleh kementerian. Program flagship Kembara Perpaduan merupakan salah satu daripada inisiatif kerajaan untuk kenalkan dasar pembangunan perpaduan negara kepada masyarakat dan kita ambil maklum perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat, kita akan cuba untuk mempromosikan lagi dasar pembangunan negara kepada rakyat jelata. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang saya jemput Senator Datuk Haji Mustafa bin Musa. Terima kasih Datuk Yang Pertua. Juli bintang 7. Soalan saya nombor 7. Wabil Menteri. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan atau KPKM telah melaksanakan pelbagai langkah intervensi bagi memastikan keberadaan beras putih tempatan di pasaran tempatan. Sehingga 26 Mac 2024, sebanyak 4.15 juta kampit beras putih tempatan 10 kg telah dipasarkan ke seluruh semenanjung Malaysia melalui program khas beras putih tempatan yang dilaksanakan sejak 15 September 2023. Sehubungan dengan itu, Mesyuarat Majlis Tindakan Sara Hidup Negara atau NAKOL pada 19 Mac 2024 yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah memuktamadkan beberapa langkah segera seperti berikut. Yang pertama, bagi meningkatkan akses rakyat kepada bekalan beras pada harga yang munasabah, kerajaan bersetuju supaya penurunan harga jualan runcit beras putih import di antara RM2 hingga RM3 di pasaran dilaksanakan berkuat kuasa 20 Mac 2024. Kedua, bagi meningkatkan pengedaran beras putih tempatan di pasaran, kerajaan memutuskan supaya semua stok semasa padi dan beras yang telah dibeli oleh pengilang berjumlah 140,000 tan metrik dapat diproses dan dikeluarkan untuk kegunaan pasaran tempatan dengan serta-merta. Ketiga, KPKM akan meningkatkan penguatkuasaan melalui kawal selia padi dan beras di seluruh negara secara bersasar melibatkan pemegang lesen kilang, beli padi, borong, ekspor, import di seluruh negara. Dan yang keempat, dalam meluaskan jaringan pengedaran beras putih tempatan, aktiviti jualan agromadani yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan atau FAMA dan Lembaga Pertubuhan Peladang atau LPP
akan diperluaskan dari segi lokasi dan peningkatan kekerapan program. Dan yang kelima, kerajaan turut bersetuju agar semua kontrak kerajaan mengguna pakai sepenuhnya beras putih import. Melalui kaedah ini, bekalan tambahan beras putih tempatan sebanyak 20,000 tan metrik dapat diedarkan sepenuhnya di pasaran pada April 2024. Untuk makluman yang berhormat Senator, pada masa kini pengeluaran padi negara adalah sekitar 2.28 juta tan metrik. Justru, Kementerian telah memperkenalkan inisiatif gelombang padi di mana sebanyak 12 program akan digerakkan pada tahun ini bagi mengangkat industri padi dan beras negara ke tahap lebih cekap dan berdaya tahan. KPKM yakin kesemua inisiatif yang dilaksanakan ini dijangka akan dapat meningkatkan bekalan beras putih tempatan di pasaran menjelang tahun 2025. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan, Dr. Mustafa. Terima kasih, Datuk Yang Di-Pertua. Kalau kita perhatikan julat harga antara beras import dan juga beras tempatan tinggi, dan ini menyebabkan barangkali berlakunya ketirisan dalam pengendalian beras-beras tempatan. Jadi sebagai langkah jangka pendek, adakah kementerian bercadang untuk mewujudkan satu skim bantuan madani beras import kepada golongan B40 yang mungkin terkesan daripada kenaikan harga ini? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Senator. Kerajaan ambil maklum tentang isu-isu di pasaran tentang jurang harga di antara beras import dan juga beras tempatan. Kalau berkaitan dengan beras import, itulah langkah intervensi yang diambil segera daripada kerajaan hasil daripada mesyuarat NACOL pada 19 Mac 2024, iaitu untuk menurunkan harga beras import di antara 2 hingga ke 3 ringgit untuk mengurangkan jurang perbezaan harga itu. Pada masa yang sama, kerajaan mengambil langkah intervensi memastikan bahawa bekalan beras putih tempatan dapat diakses oleh rakyat melalui yang pertama melepaskan stok semasa sebanyak 140,000 tan metrik kepada pasaran, dan yang kedua meluaskan lagi rangkaian penjualan beras putih import melalui program seperti jualan agro madani dan sebagainya. Sekian dan terima kasih. Soalan tambahan. Datuk Dominik, dah banyak kali Datuk Dominik. Boleh. Tak, saya terus pada soalan nombor 8. Saya jumpa Senator Datuk Teo Inti. Datuk Jo. Terima kasih. Datuk Yang Di-Pertua, soalan saya nombor 8. Oleh Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Senator Teo. Datuk Yang Di-Pertua, bidang kuasa Akta Pelindungan Data Peribadi 2010 Akta 709 adalah untuk mengawaslia pemprosesan data peribadi yang melibatkan transaksi komersial. Berdasarkan Seksyen 3/1 Akta yang sama, Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri adalah tidak tertaluk kepada akta ini. Namun demikian, yang berbahagia, yang Di-Pertua, bagi memastikan pihak kerajaan turut tertaluk kepada prinsip-prinsip amalan terbaik pelindungan data peribadi, Jabatan Pelindungan Data Peribadi JPDP bersama-sama dengan Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan Malaysia CGSO sedang meneliti keperluan memperkukuhkan amalan keselamatan data peribadi sektor awam melalui arahan keselamatan dalam masa terdekat ini. Usaha ini mengembarkan komitmen kerajaan dalam mewujudkan ekosistem digital kerajaan yang dipercayai bagi menyokong usaha pendigitalan negara. Kementerian juga sedang memperkemaskan Akta 709 melalui pindaan akta tersebut yang melibatkan beberapa penambahbaikan. RUU ini dijangka akan dibentangkan dalam sesi parlimen yang akan datang, Yang Di-Pertua. Di samping itu, Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri telah membangunkan polisi keselamatan cyber masing-masing berpandukan kepada rangka kerja keselamatan cyber sektor awam atau RAKSA dan dasar keselamatan ICT yang dibangunkan
oleh Jabatan Digital Negara, dahulunya dikenali sebagai MAMPU, demi memastikan sistem ICT kerajaan terpelihara daripada kejadian seperti pengudaman pengkalan data kerajaan yang melibatkan data peribadi. Soalan tambahan. Datuk Teo. Terima kasih Timbalan Menteri. Soalan tambahan saya. Sedia faham bahawa ramai rakyat sering menerima panggilan telefon SPAN serta daripada skamer. Kemungkinan besar data peribadi seperti nombor telefon telah dibocorkan dan dijual oleh sedikit nelayan. Mohon Menteri penyataan usaha Kementerian pada tahun 2023 dalam memupuk kekongsian melintasi sektor awam serta swasta dalam usaha memangi kegiatan jenayah cyber serta mengukuhkan daya tahan pertahanan cyber kerajaan Malaysia. Ibu Menteri. Panjang sangat Yang Dipertua. Datuk Yang Dipertua, semalam Kementerian Digital telah di Dewan Negara, di Dewan Rakyat telah luluskan Rang Undang-Undang Keselamatan Cyber 2014 dan juga di Dewan Negara pada semalam telah meluluskan. Melalui Rang Undang-Undang Keselamatan Cyber 2024 ini, aspek keselamatan cyber yang berhormat bagi infrastruktur maklumat kritikal negara akan diperketatkan melalui rangka kerja yang diwujudkan dalam undang-undang tersebut. Yang berhormat, kerajaan kita melaksanakan pengujian keselamatan dan mengukuhkan berdasar prinsip kerahsiaan, integriti, ketersediaan atau confidentiality, integrity dan availability sebagaimana yang telah ditetapkan oleh arahan pekeliling yang berkuat kuasa serta amalan terbaik keselamatan ICT. Ini juga kita memastikan elemen pelindungan keselamatan akses ICT diambil kira semasa penilaian jawatan kuasa teknikal ICT sektor awam sebelum sesuatu projek ICT diluluskan. Sangat dengan jelas yang berhormat. Terima kasih. Ya, semalam Ibu Menteri pun dah mengurai secara panjang ya pasal akta cyber tu. Ya, terima kasih. Sekarang saya jemput Senator Tan Sri Datuk Lau Kian Chuan. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Soalan saya nombor 9. Ibu Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada Yang Berhormat Senator Tan Sri Lau, Tuan Yang Dipertua. Lemon Law merupakan satu undang-undang yang menyediakan hak tebus rugi ataupun redress kepada pembeli kereta dan barangan pengguna lain untuk mendapatkan remedi terhadap produk yang berulang kali rosak dan gagal memenuhi standard kualiti dan prestasi. Antara remedi yang boleh dituntut oleh pengguna atau pembeli di bawah Lemon Law ini adalah pembaikan, penggantian, pengurangan harga atau pembayaran balik. Untuk makluman ahli Dewan, di Malaysia, peruntukan perundangan berkaitan hak tebus rugi pengguna terhadap pembekal atau penghilang sekiranya barangan yang dibekalkan gagal memenuhi garanti yang ditetapkan ada termaktub dalam Akta Perlindungan Pengguna 1999 iaitu Akta 599 di bawah kawal selia KPDN. Peruntukan di bawah Akta 599 yang berkaitan ini adalah di bawah bahagian 5, 6 dan 7. Di mana bahagian 5 ialah berkenaan dengan garanti berkenaan dengan pembekalan barang. Bahagian 6, hak terhadap pembekal berkenaan dengan garanti dalam pembekalan barang. Dan bahagian 7 ialah hak terhadap penghilang berkenaan dengan garanti dalam pembekalan barang. Boleh dirumuskan bahawa pada masa ini walaupun tiada Lemon Law yang wujud secara rasminya, kepentingan pengguna masih lagi terlindung oleh undang-undang yang sedia ada iaitu dalam Akta 599 di mana intipati ataupun the spirit of Lemon Law dengan izin Tuan Yang Dipertua sudah pun ada dalam akta tersebut. Namun demikian,
Kajian pihak KPDN dan analisa yang kita lakukan mendapati bahawa ada beberapa gap ataupun jurang yang perlu kita perbaiki. Yang pertama ialah berkenaan dengan isu definisi pengguna itu sendiri. Kerana dalam Akta 599, definisi pengguna itu ialah maksud perkhidmatan atau barang bagi maksud kegunaan atau penggunaan diri dalam rumah atau isi rumah, tidak digunakan bagi tujuan komersial. Maksudnya kalau pengguna kereta itu menggunakan dengan tujuan komersial, maka ianya tidak boleh dibuat tuntutan. Ini contoh, ini antara jurangnya Tuan Ketua. Kedua, limitasi tuntutan sehingga RM50,000 Malaysia di bawah tribunal tuntutan pengguna Malaysia. Ketiga, wujud tafsiran pemilikan kenderaan di bawah Akta Sewa Beli 1967. Sebab kalau kita membuat pinjaman dengan bank, siapa dia pemiliknya, adakah bank ataupun pembeli tersebut. Kemudian ketiadaan governing body, di mana tak ada badan berwibawa yang wujud untuk mengesahkan kerosakan itu substansial bagi pihak kerajaan untuk mewujudkan, untuk menentukan wujudnya lemon item ni. Dan yang lagi satu ialah pertindihan akta. Pertindihan akta. Jadi ada akta lain di bawah kawal selia kementerian lain. Jadi bagi pertanyaan garis masa oleh Tan Sri Yang Berhormat, kita KPDN akan melantik pihak juru perunding ataupun konsultan pada bulan Jun, dan terma rujukannya dalam 4 bulan. Mereka harus mengeluarkan hasil kajian yang libat urus dengan industri, libat urus dengan pelbagai pihak seperti bank dan sebagainya. Kemudian juga mereka perlu mengadakan perbandingan lemon law di negara-negara lain, dan juga untuk addressing the gaps, dengan izin Datuk Yang Di-Pertua. Jadi pada bulan 9 September nanti kita menjangkakan kita boleh membuat satu unjuran sama ada perlu wujudnya satu akta yang baru ataupun kita pindah akta sedia ada dengan peraturan-peraturan untuk address the gaps. Jadi itulah jawapan saya, Datuk Yang Di-Pertua. Sementara itu kita ada quick wins, kita runding, kita jadi mediator dan sebagainya. Terima kasih, Datuk Yang Di-Pertua. Kalau boleh undang-undang ni jangan dipanggil undang-undang limau lah. Limau Menteri. Soalan tambahan. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri atas jawapan yang diberikan. Soalan tambahan saya, mohon Yang Berhormat Timbalan Menteri menyatakan keberkesanaan undang-undang sedia ada dalam melindungi hak pengguna dalam kes-kes kenderaan yang baru dibeli telah rosak. Apakah langkah yang boleh diambil pihak kerajaan dengan kadar segera untuk menalangi isu tersebut sementara menunggu untuk suatu undang-undang sentara lemon law untuk diubah kalau undang-undang sedia ada tidak efisien untuk menalangi masalah tersebut. Terima kasih. Menteri. Terima kasih di atas soalan tambahan. Datuk Yang Di-Pertua, seperti yang saya katakan tadi, antara limitasinya ialah RM50,000 maksimum tuntutan itu. Jadi kalau kereta baru tak banyak yang nilainya di bawah RM50,000. Jadi ada satu kes baru-baru ini, iaitu kes kereta Cherry. Yang dia terus selepas seminggu membeli, dia dapati ada 15 kerosakan, cala sana cala sini, wiper dan sebagainya. Jadi dalam kes tersebut pihak KPDN mengambil langkah untuk menjadi orang tengah, untuk menjadi orang tengah dan berunding di antara pihak
dealer ya dan juga dengan pihak pengguna tadi. Dan ada cadangan-cadangan yang dicadangkan di mana pihak pengguna disarankan untuk menghantar kereta itu kepada dealer untuk dibaik pulih senarai seperti yang dikatakan oleh pembeli tadi. Namun ini antara jurang yang saya katakan tadi di mana tak ada pihak berwibawa. Ya, kalau dalam masa seminggu dia lepas beli kereta, ya, dia ambil kereta itu, dia tanda tangan dan lepas minggu dia kata calar sana calar sini, dia tak puas hati, kemik sana kemik sini. Jadi siapa yang nak mengesahkan bahawa kereta itu baik, boleh sewaktu dia tanda tangan dan ambil. Jadi inilah jurang-jurang yang saya katakan tadi. Tapi namun di dalam waktu ini, inilah yang telah dilakukan oleh pihak KPDN ya untuk membantu pihak pengguna. Terima kasih. Baik. Kalau tak ada soalan tambahan, saya terus kepada menjemput Senator Datin Ros Sureti binti Alang. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Anak kecil berlari di bawah pohon buluh. Wahai YB Timbalan Menteri, sila jawab soalan 10. Yang ini YB Menteri ini memang pandai jawab pantun. Sudah terang lagi bersuluh. Waktu pagi terang cahaya. Kepada soalan nombor 10, dengarkan ini jawapannya. Datuk Yang Pertua, Kementerian Kerja Raya mengambil maklum akan keprihatinan berkenaan dengan pemasangan jalur rentas kuning atau dengan izin Yellow Transverse Bar yang digunakan bagi mengawal had laju kenderaan. Jalur melintang berwarna kuning merupakan garisan jalan yang memberi amaran kepada pengguna jalan raya agar berwaspada dan memperlahankan kelajuan kenderaannya. Ini adalah salah satu teknik untuk meredakan lalu lintas dan untuk menarik perhatian pengguna jalan raya dengan memberi kesan bunyi dan getaran yang terhasil apabila kenderaan melalui jalur-jalur tersebut. Getaran ketika kenderaan melalui jalur-jalur ini diharap akan mempengaruhi pengguna untuk memperlahankan kelajuan kenderaannya. Jalur ini juga memberi amaran awal kepada pengguna jalan raya sebelum menghampiri kawasan-kawasan tumpuan seperti lintasan atau persimpangan, kawasan sekolah, kawasan hospital, masjid atau bangunan awam. Ia juga memberi kelengahan terhadap kenderaan untuk memberi ruang masa bagi kenderaan keluar daripada persimpangan atau pejalan kaki melintas jalan. Jalur rentas kuning yang dipasang perlu mematuhi arahan teknik jalan, garis panduan manual fasiliti keselamatan jalan dan spesifikasi yang ditetapkan oleh JKR bagi memastikan keberkesanannya. Pemasangan yang tidak mengikuti garis panduan yang ditetapkan dibimbangi akan menimbulkan ketidakselesaan dan mendatangkan bahaya kepada pengguna jalan raya. Mengenai keberkesanan jalur rentas ini, pemerhatian daripada kementerian mendapati bahawa pemasangan jalur rentas kuning dapat mengurangkan kelajuan. Sumber tempatan dan kajian luar negara menunjukkan terdapat pengurangan untuk hal laju purata yang melalui atas jalur rentas kuning tersebut. Bagaimanapun, kejayaan atau kegagalan jalur rentas kuning sebagai kaedah pengurangan kemalangan tidak harus hanya berdasarkan penurunan had laju sahaja, tetapi turut mengambil kira kesan kepada peningkatan kepekaan pengguna jalan raya. Terima kasih. Efisien juga Menteri ini. Soalan tambahan? Soalan tambahan. Terima kasih Tuan Di-Pertua. Terima kasih Timbalan Menteri. Menurut informasi JKR, jalur rentas kuning perlu disediakan di bahagian jalan yang lurus sahaja bagi mengelak risiko kemalangan. Lebar pula ialah antara 300 ke 600 mm untuk setiap jalur dan ketebalan ialah 2.5 mm sahaja. Itu di atas kertas atau perancangan, tetapi secara realitinya ramai pengguna mengadu bahawa terdapat perbezaan ketara dengan saiz juga ketebalan jalur serta lokasi yang diletak. Apa tidaknya ada jalan turun bukit pun ada jalur kuning. Secara adakah yang terlebih tebal dan adakah yang terlebih lebar? Terima kasih. Untuk Yang Pertua, panjang untuk
jalur rentas kuning ini adalah antara 5 meter ke 70 meter. Minimal 5 meter, maksimal 70 meter. Lebarnya memang sebagaimana disebut oleh Yang Berhormat 300 ke 600 milimeter. Seterusnya, ketebalan bukan 2.5 milimeter tetapi 3 hingga 7 mengikut keadaan. 3 hingga 7 milimeter. Segalanya ini ada dalam spek apa yang kita sebut sebagai dengan izin road marking and delineation 2019 atau garis panduan manual fasiliti keselamatan jalan. Jadi apa yang disebut tadi boleh maklum pada kami di mana sebenarnya lokasi yang berkaitan. Kita boleh memastikan bahawa ia mematuhi garis panduan dan spesifikasi sebab yang masang itu juga mesti dapat panduan daripada JKR daerah. Jadi daerah dia bukan boleh main pasang-pasang sebarang. Dan di antara 3 pihak yang boleh memberikan kebenaran ini selain daripada JKR, majlis boleh, majlis perbandaran boleh, dan satu lagi tentunya kalau di Lebuh Raya itu Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan. Dr. Awang pun nak tahu pasal ya, orang pasang merentasnya. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Secara berarti selain yang disebut tadi ada satu lagi kaedah iaitu penggunaan bonggol jalan. Tetapi secara berarti semacam tak ada suatu standard tentang saiz dan bentuk. Ada yang landai yang tidak membahayakan. Tiba-tiba ada juga bonggol jalan yang begitu tajam sehingga ada kemalangan berlaku. Jadi apakah standard digunakan dan langkah kementerian untuk memastikan tidak berlaku kemalangan dalam konteks penggunaan bonggol di jalan? Terima kasih. Datuk Yang Pertua, kementerian ini bukan hanya menjaga jalan, bonggol jalan dan sebagainya, tetapi kementerian ini menjaga seluruh industri pembinaan. Jalannya ada 10 jenis dan kemudian kita juga menjaga lebuh raya, menjaga bangunan yang dibuat oleh kementerian kami kepada kementerian-kementerian lain seperti hospital pun di bawah kami juga yang banner, termasuklah kem-kem tentera, sekolah-sekolah semuanya. Jadi lepas ni Yang Berhormat bolehlah tanya soalan yang lain juga ya selain pada jalan. Apa yang disebut sebagai bonggol atau ham dalam bahasa Inggeris. Bonggol hanya boleh dibuat di jalan persekutuan dengan kebenaran menteri. Tak boleh sebarang-sebarang. Menteri itu dalam akta, menteri kena benar. Dia bukan boleh main pasang-pasang. Mungkin Yang Berhormat sebut tadi adalah bonggol di taman agaknya. Itu mesti dapat garis panduan pada Majlis Perbandaran. Selain daripada itu, selain daripada garis kuning dan juga bonggol, ada lagi beberapa perkara yang boleh mengurangkan kelajuan ini. Pertama, papan tanda amaran. Itu biasalah. Kemudian amber light, sama ada warna kuning atau warna biru. Satu lagi cat's eye atau dalam bahasa Melayunya pelik sikit, pepaku jalan. Bila kita malam tu kita boleh nampak dia memantulkan cahaya. Itu juga boleh mengurangkan. Yang terbaru ni garisan glow in the dark. Warna hijau tapi saya minta tukar warna putih lah. Hijau dah banyak sangat. Pokok kayu hijau apa semua hijau ni. Dan satu lagi penghadang jalan ataupun guardrail. Itu juga kaedah selain daripada zebra crossing yang ada. Itu di antara perkara yang saya ingin kongsikan di sini. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang saya jemput Senator Datuk Hajah Zurainah binti Musa. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 11. Habib Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Terima kasih Yang Berhormat Senator atas keprihatinan tentang isu ini. Datuk Seri Yang di-Pertua, Kementerian Pendidikan Tinggi sentiasa komited untuk memastikan pelajar lepasan sekolah menengah mempunyai akses bagi melanjutkan pengajian ke peringkat pendidikan tinggi. Pada masa kini, kemasukkan ke universiti terhad kepada pelajar yang mempunyai dokumen pengenalan diri yang sah sahaja, sama dekat pengenalan bagi warga negara Malaysia dan pasport bagi bukan warga negara Malaysia. Manakala bagi golongan yang tiada kewarganegaraan, dasar semasa KPT bagi pelarian atau anak-anak seorang pelarian yang terpakai adalah yang pertama, pelarian dan anak-anak seorang pelarian boleh mendapatkan akses kepada kemudahan pendidikan IPTS yang berdaftar dengan kerajaan
tertakluk kepada dasar dan peraturan semasa kerajaan serta syarat yang ditetapkan oleh institusi yang berkenaan. Yang kedua, pelarian dan anak-anak seorang pelarian perlu dianggap sebagai pelajar bukan warga negara dan tertakluk kepada syarat pelajar mempunyai pas pelajar serta tertakluk kepada kota pengambilan pelajar antarabangsa yang dibenarkan oleh dasar semasa kerajaan. Yang ketiga, semua permohonan untuk mendapatkan akses pendidikan tinggi daripada pelarian dan anak-anak pelarian perlu diproses secara case by case basis berdasarkan undang-undang yang berkaitan. Semua permohonan bagi pemohon bukan warga negara termasuk pelarian perlu dianggap sebagai pelajar antarabangsa dan tertakluk kepada peraturan semasa Jabatan Imigresen Malaysia. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Datuk Timbalan Menteri, bagaimanakah keadaan isu stateless child ini di mana jika mereka tidak mempunyai dokumentasi yang lengkap, adakah mereka tidak dibenarkan walaupun mereka telah pergi ke sekolah sehingga tingkatan 5? Adakah mereka tidak dibenarkan untuk masuk universiti awam? Terima kasih. Terima kasih Yang Amat Senator atas soalan tambahan. Ya, setakat ini dasar yang kita ada tidak membenarkan yang tidak ada pengenalan diri sebagai warga negara. Jadi yang ini berdasarkan pekeliling kemasukan ke program pengajian asasi, CG, diploma dan program ijazah di Universiti Awam dan yang berkaitan telah menyatakan bahawa syarat am kemasukan adalah hanya warga negara Malaysia yang mempunyai nombor kad pengenalan, MyCard, sahaja yang layak mengemukakan permohonan. Jadi kita pun maklum, terutama di Sabah, banyak kes-kes yang sebegini. Jadi kita harap ada beberapa kes juga yang berlaku yang kita semasa kita buat sesi penerangan di sekolah-sekolah, kita minta supaya cikgu-cikgu kaunseling ini memastikan bahawa urusan pendaftaran mereka dapat dibuat lebih awal di peringkat sekolah. Kalau ini dapat dibuat, mereka dapat menjadi warga negara dan ini akan memudahkan mereka untuk memasuk ke dalam universiti, ke IPTA dan juga IPTS. Tetapi syarat yang sekarang ini kita tidak membenarkan mana-mana yang tidak mempunyai pengenalan sebagai warga negara dan kita akan, kalau ada pun, kita akan pastikan mereka, kita treat mereka sebagai pelajar antarabangsa lah kalau ada pasport. Itu yang dasar sedia ada. Soalan tambahan untuk Musi, Datuk Yang Dipertua. Haji Hussein. Saya banyak juga terlibat dalam program kemanusiaan Tai Suni termasuk di Malaysia. Malahan di Bandar Kuala Lumpur tu pun anak-anak gelandangan sebahagian yang tak punya IC, tak punya surat beranak, dan ini adalah isu negara yang besar. Tetapi bila Yang Berhormat menyebut tentang isu perlukan dokumen lengkap, itu realitinya mereka tak punya dokumen lengkap. Kan? Dan bila tak punya dokumen lengkap, guru-guru di sekolah pun nak mahu proses pendaftaran pun nak daftar macam mana sebab dokumennya tak lengkap. So apa optionnya, Yang Berhormat? Saya fikir ini adalah isu yang merentas ke kementerian. Di peringkat KPT kita hanya akan, itu dasar yang sedia ada, bahawa mana-mana pelajar yang ingin memasuki universiti perlu ada pengenalan yang sah. Jadi ini saya fikir kita kena satu dasar yang perlu dibuat yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga kementerian-kementerian yang berkaitan untuk menyelesaikan isu ini. Kita adalah end product, kita menerima pelajar-pelajar ini. Cuma dengan kekangan yang ada, itu je dasar yang kita ada, sebab kita kena maklum juga bahawa di IPTA ini kita memberi subsidi kepada pelajar-pelajar kita. Jadi warga negara itu. Jadi kita tidak mahu juga yang ini akan mengganggu dasar pemberian subsidi terutama kepada golongan bumi putera kita. Okey, terima kasih. Saya jumpa Tuan Senator YB Tuan Amir bin Mat Ghazali. Terima kasih Yang Dipertua. Pelita indah di malam Aidilfitri, hidangan ketupat di daun palas. SMS dikirim pengganti diri, soalan saya nombor 12.
Wakil Menteri. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih ahli yang berhormat Senator. Inilah jawapan saya untuk Yang Berhormat Senator. Datuk Yang Dipertua, Malaysia Madani merupakan agenda nasional yang bermaklumat untuk membangunkan Malaysia menjadi sebuah negara yang maju dan sejahtera berdasarkan tiga teras strategik, iaitu kemampanan ekonomi negara, reformasi institusi dan tata kelola serta menegakkan keadilan sosial. Pelbagai program telah dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dalam pelbagai kaedah, antaranya Kita Madani, Jiwa Madani dan Hebaran Info on Wheels dengan izin IO Labiu. Yang merupakan program turun padang dan libat urus Jabatan Penerangan JAPEN bersama komuniti setempat. Bermula 1 hari bulan Januari 2024 sehinggalah 3 hari bulan Mac 2024, sebanyak 1,938 program hebaran IO Labiu di 7,781 lokasi yang melibatkan seramai 586,417 khalayak telah dilaksanakan. Selain itu, sebanyak 30 program Jiwa Madani di 32 lokasi turut dilaksanakan di samping program-program lain seperti Kita Madani dan Investa Pentarama bagi meningkatkan kefahaman rakyat mengenai mesej dan konsep Malaysia Madani. Jabatan Penyiaran Malaysia RTM juga secara berterusan menyebarluas konsep Malaysia Madani melalui penyiaran pelbagai bentuk bahan siaran seperti kapsul, pesanan khidmat awam PKA dan program Buah Bicara. Ia disiarkan dalam pelbagai bahasa, lohat dan dialek untuk memberi kefahaman kepada rakyat. Antaranya melalui program Buah Bicara di Selamat Pagi Malaysia, Iris, Vasatam itu Tamil, Watseyu ini program Mandarin dan Naratif Khas dan juga Bicara Naratif. Selain itu, sebanyak 125 program Buah Bicara bersama tetamu jemputan terpilih juga telah disiarkan oleh semua stesen radio kebangsaan dan negeri berkaitan Malaysia Madani. Dari 1 hari bulan Januari sehingga 5 hari bulan Mac 2024, semua 34 stesen radio RTM telah berulang siar 170 kapsul dengan kekerapan 608 kali sehari, iaitu kekerapan 4 kali sehari yang disiarkan dalam bentuk PKA, promo dan sel. Hebaran melalui media sosial dan digital turut dilaksanakan melibatkan perkongsian maklumat infografik dan videografik daripada pelbagai kementerian dan agensi-agensi kerajaan di platform media digital RTM bernama dan juga JAPEN. Kementerian Komunikasi juga mengambil inisiatif untuk melaksanakan 18 pameran yang mengandungi maklumat tentang konsep Malaysia Madani sepanjang 2024 di seluruh negara. JAPEN juga telah menyediakan platform penyebaran maklumat melalui papan iklan kepada unit penyelarasan pelaksanaan bagi menjalankan kempen komuniti Madani dan pihak Protect Health bagi kempen skim perubatan Madani. JAPEN juga turut melaksanakan usaha untuk meningkatkan kefahaman mengenai Malaysia Madani menerusi penerbitan secara digital maupun cetak. Bermula 1 hari bulan Januari sehingga 29 hari bulan Februari 2024, JAPEN telah menerbitkan sebanyak 11 risalah, 8 buletin Kita Okey dan 8 buku inisiatif Sejahtera Malaysia Madani untuk menyebarkan informasi mengenai program dan inisiatif Malaysia Madani.
bermula 1 hari bulan Januari 2023 sehingga 17 hari bulan November 2023. Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM telah berjaya melaksanakan 144 program komunikasi komuniti bagi menyampaikan kefahaman tentang dasar, agenda dan kejayaan pentadbiran kerajaan madani. Program tersebut telah melibatkan peserta berjumlah 96,000 orang meliputi kumpulan sasar iaitu pemimpin tempatan, belia, agamawan, usahawan tempatan dan pertubuhan bukan kerajaan NGO. Ini jelas menunjukkan golongan masyarakat menyambut baik segala program yang dilaksanakan oleh kerajaan. Usaha secara berterusan akan terus dilaksanakan oleh kerajaan dalam memastikan konsep Malaysia Madani dapat difahami, dihayati dan dibudayakan oleh setiap lapisan masyarakat. Sekian jawapan saya. Terima kasih Datuk Speaker. Saya rasa jelas tadi tu. Tapi terima kasih Timbalan Menteri, mantap dan juga komprehensif. Terkandung di dalam pertanyaan, terangkum di dalam ucapan Timbalan Menteri. Terima kasih. Okey. Sekarang saya jemput Senator Tuan Muhammad Hasbi bin Muda. Assalamualaikum. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Giliran saya selalu terlepas. Soalan saya nombor 13. Terima kasih Yang Berhormat Senator. Soalan Senator tidak terlepas kerana soalan KPM. Datuk Yang di-Pertua, Kementerian Pendidikan Malaysia melaksanakan pentaksiran kemasukan sekolah khusus PKSK yang merupakan ujian kelayakan secara berpusat bagi kemasukan murid ke sekolah khusus termasuk ke sekolah berasrama penuh mulai tahun 2021. Untuk maklumat ahli yang berhormat Senator, selain daripada murid mencapai aras toleransi pentaksiran kemasukan sekolah khusus seperti yang dinyatakan tadi, terdapat komponen lain yang digunakan dalam penentuan merit pemilihan kemasukan ke SPP, iaitu nombor 1 pentaksiran bilik darjah, nombor 2 pentaksiran aktiviti jasmani sukan dan kurikulum, dan nombor 3 status sosial ekonomi. Setelah KPM memperkenalkan PKSK, iaitu pentaksiran kemasukan sekolah khusus, otonomi kepada pengetua bagi pemilihan murid ke SPP tidak lagi diteruskan, iaitu mulai sesi 2021-2022. Pemilihan murid ke SPP adalah mengambil kira kesemua aspek PKSK, pentaksiran bilik darjah, pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum, dan status sosial ekonomi yang bersifat holistik dalam menentukan potensi murid berbanding dengan pemilihan melalui otonomi pengetua yang memberikan fokus kepada kebidaraan sekolah. Terima kasih, Datuk Yang di-Pertua. Soalan tambahan, Habib Hasbi. Ada. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Cuma boleh, adakah kerajaan boleh mempertimbangkan untuk kaji semula keputusan ini, sebab ramai pengetua-pengetua yang mengadu kerana kota ataupun kelebihan ini dia boleh gunakan untuk menarik minat di kalangan ibu bapa, mungkin alumni sekolah itu untuk lebih menyumbang kepada pembangunan sekolah melalui kota yang diberikan kepada pengetua ini. Terima kasih Yang Berhormat Senator. Terima kasih atas cadangan dan juga pandangan daripada Yang Berhormat Senator, yang mana pihak KPM akan mempertimbangkan segala pandangan bergantung kepada pertimbangan yang sewajarnya. Dan seperti yang saya jawab tadi, sistem yang kita ada sekarang sejak tahun 2021 adalah suatu sistem yang bersifat holistik yang telah pun merangkumi pentaksiran kemasukan sekolah khusus, iaitu satu unit kelayakan secara berpusat yang juga digunakan pakai untuk SMKA dan juga untuk kemasukan ke KB selain daripada SPP. Dan pada masa yang sama juga dengan pentaksiran bilik darjah dan pentaksiran lain, kita boleh kita boleh memastikan murid-murid yang masuk itu adalah murid-murid yang betul-betul dengan kelayakan. Berkenaan dengan peratusan, saya ada peratusan berkenaan dengan penekanan setiap aspek. Untuk PKSK,
40%, untuk PBD 10%, untuk PAJSK 20%, untuk kepimpinan 5% dan berkenaan dengan sosial ekonomi 25%. Terima kasih. Baik, sekarang saya jemput penyoalan kita yang ke-14, Senator Datuk Sivaraj, anak lelaki Chandran. Selamat pagi. Sebelum tu saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada rakan-rakan memandangkan hari ini hari terakhir kita bersidang secara advance. Soalan saya, soalan nombor 14. Terima kasih. Habis Menteri. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan atau KPKM sentiasa komited dalam memastikan keterjaminan bekalan makanan yang mencukupi dan selamat untuk rakyat. Sehubungan dengan itu, KPKM telah membuat perancangan untuk mengoptimumkan kelebihan tanah negara yang subur, tenaga kerja dan teknologi berdasarkan inisiatif dan strategi yang telah digariskan di dalam Dasar Agromakanan Negara 2021-2030 seperti berikut. Bagi mengoptimumkan penggunaan tanah yang subur, pertama, pelaksanaan program Smart Sawah berskala besar ataupun Smart SBB yang dapat menyatukan tanah sawah secara pertanian kontrak atau sewaan antara pihak kerajaan dan swasta melalui satu sistem pengurusan bagi mengoptimumkan penggunaan tanah serta meningkatkan kecekapan aktiviti penanaman dan pengeluaran hasil lepas tuai. Yang kedua, penambahan kawasan pengeluaran makanan negara melalui pewujudan kawasan Taman Kekal Pengeluaran Makanan atau TKPM baru dan pembangunan tanah terbiar milik agensi kerajaan. Yang ketiga, pelaksanaan program pengukuhan keterjaminan makanan di mana sebanyak 150 juta ringgit telah diperuntukkan untuk kerjasama dengan kerajaan negeri dalam mengoptimumkan penggunaan tanah bagi meningkatkan hasil tanaman dan ternakan. Dan keempat, pembangunan sistem geotani yang mengandungi maklumat profil tanah dan kesesuaian tanah untuk tanaman dalam membantu perancangan pembangunan pertanian. Bagi mengoptimumkan tenaga kerja, yang pertama, menyediakan latihan kemahiran bagi melahirkan tenaga kerja mahir dalam sektor pertanian. Yang kedua, menyediakan kemudahan pembiayaan dan geran untuk menggalakkan penglibatan semua golongan menceburi aktiviti pertanian di sepanjang rantaian nilai. Yang ketiga, menyediakan platform pemasaran bagi membantu memasarkan produk agromakanan yang dihasilkan seperti program khidmat pemasaran ladang kontrak dan program jualan agromadani. Bagi mengoptimumkan teknologi, yang pertama, melaksanakan 10 projek pertanian moden bagi subsektor tanaman dengan peruntukan 183 juta ringgit di bawah rancangan Malaysia ke-12 seperti fertigasi, hidroponik, aeroponik, vertical farming, data geospatial pengairan pintar dan internet benda. Yang kedua, meningkatkan penggunaan teknologi dalam industri aquaculture. Yang ketiga, menyediakan latihan pertanian di pusat bertauliah yang dilengkapi teknologi pertanian pintar. Yang keempat, menangani dan mengurangkan kehilangan lepas tuai melalui pembangunan teknologi yang dapat memanjangkan tempoh hayat simpanan dan mengekalkan kualiti buah-buahan dan sayur-sayuran di sepanjang rantaian nilai. Dan yang kelima, meningkatkan kecekapan dan produktiviti pengurusan ladang melalui penggunaan teknologi, mekanisasi dan otomasi. Kementerian yakin dengan perancangan dalam mengoptimumkan tanah, tenaga kerja dan teknologi yang dinyatakan ini berupaya meningkatkan pengeluaran hasil agromakanan bagi memastikan tahap keterjaminan bekalan makanan negara mencukupi dan stabil. Sekian dan terima kasih. Terima kasih soalan teman YB Sivaraj. Baru-baru ini Persatuan Pekebun Melayu Cameron Highlands dan Persekutuan Penanaman Sayuran Malaysia telah mengatakan bahawa 25% akan meningkat. Harga akan meningkat dan 30 hingga 40% daripada pengeluaran sayuran akan terjejas kerana kekurangan pekerja. Jadi soalan saya ialah adakah terdapat insentif atau program bimbingan yang disediakan untuk membantu para petani untuk menyesuaikan diri dengan teknologi-teknologi baru ini?
Dan selain itu, bagaimana kerajaan merancang untuk memastikan penggunaan sumber tenaga kerja tempatan yang berkualiti dalam sektor pertanian demi memastikan kesinambungan dan kestabilan dalam pembangunan makanan negara. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Senator. Ini merupakan antara satu isu dan juga mungkin akan mengalami cabaran dalam kita menangani masalah ini. Apabila industri sektor pertanian makanan mengalami kekurangan tenaga kerja, yang pertama, bekalan itu mungkin akan terjejas. Apabila bekalan itu terjejas, yang kedua, harga makanan ataupun sayur-sayuran mungkin akan meningkat daripada sana. Itulah sebab kita ada dasar di mana kita, yang pertama, kita perlu untuk meningkatkan bilangan tenaga kerja yang ada di negara kita dalam sektor agro makanan. Yang kedua, daripada sana juga kita tidak boleh terlalu bergantung kepada pekerja asing. Kita ada isu di mana kita terlalu bergantung kepada pekerja asing di dalam sektor yang sangat kritikal, iaitu agro makanan. Jadi dengan itu, kita mempunyai banyak program, usaha dan insentif untuk menarik orang-orang kita, rakyat tempatan untuk menceburi dan meningkatkan lagi bilangan tenaga kerja dalam sektor agro makanan, khususnya golongan-golongan muda supaya mereka terus minat dan menceburi bidang pertanian ini. Kita mempunyai banyak pusat-pusat pendidikan yang bertauliah yang boleh memberikan kursus hingga ke peringkat diploma. Kita ada juga kursus jangka masa pendek dan juga kursus jangka masa panjang, termasuk juga reskilling dan upskilling. Dan pada masa yang sama kita perlu memastikan bahawa kursus-kursus ini dia lebih moden, selaras dengan pembangunan teknologi, menggunakan IoT, smart farming ataupun otomatisasi drone supaya kita dapat menarik minat golongan muda untuk menceburi bidang pertanian kita. Sekian, terima kasih. Baik, dalam semangat nak menyambut Datuk Nelson nak tanya soalan tambahan. Dan soalan Datuk Nelson lepas ni, Datuk Nelson nak saya berikan atau tidak? Okey, baik. Dah boleh ke? Dah boleh. Dalam semangat nak menyambut Hari Raya. Kalau tak dapat sana boleh di sini, Datuk. Hari Raya Puasa, dalam semangat nak menyambut Hari Raya Puasa minggu depan, jadi saya nak benarkan satu lagi soalan terakhir kita, soalan nombor 15. Jadi sekarang ni saya jemput Senator Datuk Dr. Nelson Tenggenadan untuk. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Terima kasih kerana bonus Hari Raya ini, kerana ia merupakan satu soalan yang amat penting bagi artis berkaum India. Soalan saya nombor 15. Hari Menteri. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih ahli yang berhormat Senator Datuk Dr. Nelson ataslah soalan yang sangat penting ini. Kementerian Komunikasi melalui jabatan dan agensi di bawahnya sepertilah Jabatan Penyiaran Malaysia LTM, Perbandaran Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS dan juga My Creative Ventures sendirian berhad MyCV komited menyokong pegiat industri kreatif secara inklusif tanpa meminggirkan mana-mana kaum. Pelbagai inisiatif seperti kemudahan pembayaran dan grant, akses pasaran dan promosi, pembangunan kapasiti dan sebagainya disediakan oleh kerajaan melalui kementerian ini untuk menyokong dan membantu pegiat industri yang terdiri dari pelbagai kaum. Dana kandungan digital DKD merupakan antara inisiatif kemudahan grant yang disediakan oleh kerajaan melalui kementerian ini untuk pegiat industri kreatif sejak tahun 2015 sehingga kini. DKD adalah terbuka untuk semua kaum sebagai galakan penghasilan, penerbitan dan penyabaran kandungan kreatif yang berdaya cipta serta berpotensi tinggi untuk pasaran tempatan dan antarabangsa. DKD juga bertujuan sebagai galakan penghasilan harta intelek IP bermutu tinggi yang menjana hasil kepada pegiat industri tempatan. Program-program DKD yang berkaitan dengan artis dilaksanakan oleh dua agensi pelaksana iaitu FINAS bagi sektor perfilman manakala MyCV memfokuskan sektor muzik
Music. Maklumat program-program yang ditawarkan di bawah DKD serta syarat-syarat bolehlah dilayari di laman sesawan sppik.finas.com.my dan juga https www.mycreative.com.my/grants. Kementerian Komunikasi melalui MyCV turut menyediakan pelbagai kemudahan pembayaran di bawah cendana Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana, Pakej Rangsangan Industri Kreatif Malaysia Prisma dan Inisiatif Pakej Perlindungan Rakyat dan Pemulihan Ekonomi Pemulih bagi membantu penggiat industri yang terkesan dengan pandemik COVID-19. Selain itu, Kementerian melalui LTM turut menyediakan platform seperti TV, radio, media sosial dan serta platform OTT over the top RTM Create untuk membantu mempromosi penggiat industri kreatif daripada pelbagai kaum termasuklah kaum berbangsa India. Sebagai contoh, LTM menyediakan program pencarian bakat baharu bintang Minal dan program limpahan cahaya sempena sambutan Deepavali dan lain-lain. LTM juga telah menerbitkan drama khas Tamil yang mengangkat tema kekeluargaan sebanyak 4 episod bertajuk Ni mohon maaf kalau pronunciation saya tak tepat. Tapi drama ini melibatkan pelakon sepertilah Daviu Puvanan, Tevaru Guru, Hasni Puruma, Devakani dan ramai lagi. Drama ini bersiaran di saluran TV2 pada 8 hari bulan hinggalah 12 hari bulan November 2023. LTM melalui pemulihan program swasta baharu bahasa Tamil dan khas Deepavali juga telah menawarkan kepada pembekal yang melibatkan karyawan berbahasa Tamil untuk program seperti drama bersiri berbahasa Tamil, telemovie khas sempena Deepavali, telemovie umum, dokumentari khas bertemakan Deepavali dan majalah gaya hidup dalam bahasa Tamil untuk siaran di saluran-saluran TV RTM. Program-program disiarkan di TV dan radio secara tidak langsung juga membantu mempromosi artis-artis dan penggiat industri berbangsa India dan seterusnya memberi manfaat dan aspek penjanaan pendapatan kepada mereka. Sekian jawapan saya. Terima kasih. Satu poin yang panjang tak cukup, Datuk Nazir. Sikit saya terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Tapi saya diminta oleh artis-artis India untuk merayu kepada pihak kementerian untuk membuat sesuatu yang spesifik untuk golongan tersebut. Maka saya meminta kalau boleh kementerian berjumpa dengan Persatuan Artis Kaum India untuk memberi penerangan dan juga membantu mereka secara langsung. Bolehkah ia diuruskan selepas perayaan Hari Raya ini? Golongan ini memang memerlukan pertolongan. Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua dan juga Datuk Seri Datuk Seri tak lama lagi. Terima kasih atas soalan tambahan tersebut. Tak ada masalah untuk Kementerian Komunikasi dan juga penjabat saya untuklah membuat perjumpaan dengan Persatuan Artis Kaum India. Tak ada masalah. Saya akan dapatkan kontak mereka daripada Yang Berhormat Senator selepas ini. Tetapi saya nak kongsi sedikit maklumat di sini. Selain daripada program-program yang kita siarkan di RTM, yang memang kita target artis-artis ataupun penggiat seni kreatif, penggiat seni kreatif ini yang berbahasa Tamil. Saya nak bagi sedikit contoh sepertilah di bawah My Creative Venture. Dana yang kami telah salurkan kepada artis-artis yang berbangsa India pada tahun 2021, dana yang telah diluluskan di bawah My Creative Venture adalah sebanyak RM520,788 pada tahun 2000 dan juga pada tahun 2021 di bawah pemulih adalah sebanyak RM400,000 dan pada tahun 2022 untuklah dana kandungan digital music kami telah meluluskan RM600,000, manakala untuk tahun 2023
dana kandungan digital untuk kategori muzik. Kami telah meluluskan dana sebanyak RM730,400 yang telah disalurkan kepada penerima yang berbangsa India. Jadi ini sedikitlah maklumat yang saya boleh berkongsi denganlah Dewan Yang Mulia ini. Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Nandri. Baik, Yang Berhormat, maka tamatlah sesi pertanyaan kita pada pagi ini. Setiausaha. Aturan Urusan Mesyuarat dan Usul-Usul DR 35/2023 Rang Undang-Undang Kualiti Alam Sekeliling Pindaan 2023 bacaan kali yang kedua. Sebelum tu saya nak membuat satu masyuaran iaitu Peraturan Mesyuarat 11/5. Yang Berhormat, tanpa menjejaskan usul di bawah Peraturan Mesyuarat 11 yang telah dipersetujukan oleh Majlis Mesyuarat pada pagi tadi, selaras dengan peruntukan Peraturan Mesyuarat 11/5, saya hendak menetapkan bahawa Majlis Dewan pada hari ini tidak akan ditempuhkan pada jam 1 tengah hari. Jadi maknanya kita teruskan. Jadi kita boleh habis cepat hari. Terima kasih. Sekarang ini saya jemput Wabi Menteri untuk mentang. Datuk Yang di-Pertua, saya mohon mencatangkan iaitu Rang Undang-Undang bernama Suatu Akta untuk meminta Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 Akta 127 dibaca kali yang kedua sekarang. Datuk Yang di-Pertua, ahli-ahli Dewan yang dihormati, izinkan saya untuk membentangkan Rang Undang-Undang Kualiti Alam Sekeliling Pindaan 2023 ini. Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 Akta 127 merupakan suatu akta yang digubah untuk mencegah, menghapus, mengkawal pencemaran, membaiki alam sekeliling dan bagi masuk-masuk yang berkaitan dengannya. Sejak kebelakangan ini kita sering berhadapan dengan isu pencemaran seperti pembuangan sisa kimia ke dalam sungai, pelepasan asap kilang tanpa kawalan sewajarnya, pencerobohan hutan secara berleluasa, pembakaran terbuka, pembangunan tidak terkawal dan seumpamanya. Secara langsung, keadaan ini memberi kesan buruk kepada alam sekitar seperti pencemaran sumber air, pencemaran udara, peningkatan suhu bumi, banjir kilat, tanah runtuh, kepupusan flora dan fauna serta perubahan cuaca tidak menentu. Akibat kerosakan yang berlaku dan bencana alam ini, kerajaan terpaksa memperuntukkan jutaan ringgit untuk membaik pulih infrastruktur, memelihara ekosistem alam sekitar, menampung kos berubatan, menyediakan tempat tinggal untuk rakyat dan menyelesaikan berbagai masalah berkaitan. Oleh itu, hukuman lebih berat dan setimpang perlu dikenakan terhadap penjenayah alam sekitar kerana pencemaran ini telah mencecaskan ekosistem alam sekitar, memberi impak negatif kepada kualiti kesihatan, keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan statistik kes yang disampaikan di Mahkamah pada tahun 2019 adalah 289 kes telah meningkat kepada 409 kes pada tahun 2023. Rang Undang-Undang Kualiti Alam Sekeliling Pindaan 2023 bertujuan meminta Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 Akta 127 yang digubah pada tahun 1974. Sebelum ini, Akta 127 telah melalui 6 kali fasa pindaan yang melibatkan tata cara pengkuatkuasaan dan peningkatan denda kepada ringgit Malaysia 500,000 bagi kesalahan pembakaran terbuka, pencemaran minyak dan buangan di perairan Malaysia, pelupusan haram buangan terjadual, serta ketidakpatuhan syarat kelulusan laporan penilaian kesan kepada alam sekeliling EIA. Pindaan
pada kali ini tahun 2023 adalah pintaan kali ke-7 dan memberi keutamaan kepada hukuman tentang penalti melalui pengujutan tentang minimum dan maksimum jika disampaikan kesalahan di bawah atas ini. Selain itu, jumlah tentang sedia ada akan dinaikkan sehingga ringgit Malaysia 10 juta, khususnya bagi kesalahan-kesalahan yang melibatkan pencemaran air, pelepasan minyak, pelepasan buangan di perairan Malaysia serta pelupusan haram buangan terjadual. Dato' Yang di-Pertua dan ahli-ahli Dewan yang dihormati, rang undang-undang ini mengandungi 30 fasa yang melibatkan 28 session di bawah ada 127. Antara perkara penting dalam pintaan ini adalah seperti berikut. Pertama, nilai compound. Jumlah tawaran compound dinaikkan daripada RM2,000 kepada tidak melebihi 50% daripada jumlah penalti maksimum yang diperuntukkan bagi kesalahan. Buat masa ini terdapat 12 peraturan tentang satu kesalahan di bawah Seksyen 29A yang boleh dikenakan compound. Kedua, penalti minimum dan maksimum. Atas sedia ada tidak menetapkan penalti minimum. Penalti bagi setiap kesalahan akan dipinta dengan mengucapkan tentang minimum tidak kurang daripada RM5,000 dan tentang maksimum yang lebih tinggi iaitu tidak melebihi RM10 juta melibatkan kesalahan pencemaran. Baik, ketika ini sedang berlangsungnya iaitu rang undang-undang dan usul bagi bacaan kali kedua iaitu rang undang-undang kualiti alam sekeliling binaan 2023, seterusnya rang undang-undang juruukur tanah berlesen binaan 2024, rang undang-undang kecekapan dan konservasi tenaga 2023 dan yang terakhir rang undang-undang bekalan elektrik binaan 2023. Baik, anda boleh menonton kami di saluran berita RTM di RTM Klik ataupun berstreaman secara langsung seperti yang tertera di kaca TV anda ketika ini sehingga selesai persidangan di Dewan Negara untuk hari ini. Baik, menurut aturan urusan mesyuarat, antara soalan yang dikemukakan oleh Senator Dato' Wan Martina minta Menteri Pengangkutan menyatakan berapakah penerbangan domestik ke negeri Kelantan bagi setiap hari dan terutamanya pada musim perayaan dan apakah pihak kerajaan berhasrat untuk menaik taraf lapangan terbang Sultan Ismail Petra menjadi lapangan terbang antarabangsa. Jawapan bagi persoalan tersebut, pada masa ini Malaysia Airlines Berhad, AirAsia, Firefly dan Batik Malaysia menyediakan penerbangan ke Kota Baru, Kelantan dengan jumlah kekerapan keseluruhan sebanyak 129 penerbangan seminggu dari 6 destinasi iaitu daripada Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, Johor Bahru, Kuching, Pulau Pinang dan juga Subang. Sebelum musim perayaan Hari Raya Aidilfitri 2024, bilangan penerbangan tambahan ke Kota Baru sebanyak 60 penerbangan dengan bilangan penambahan tempat duduk adalah sebanyak 15,962. Baik, seterusnya projek penaik tarafan lapangan terbang Sultan Ismail Petra sedang giat dijalankan melalui perbelanjaan pembangunan di bawah rancangan Malaysia ke-11 di bawah Kementerian Pengangkutan. Fasa 1 dijangka siap pada 30 April 2024 diikuti dengan fasa kedua iaitu pada 26 Januari 2025 dan akan disempurnakan pada tahun 2025. Baik, seterusnya soalan yang dikemukakan oleh Senator Dato' Ahmad meminta Menteri Kesihatan menyatakan adakah kementerian akan memperketatkan dan memperkenalkan prosedur-prosedur baru terhadap